Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar ke? Semua boleh dengar Boleh, boleh. Okey, baik. Okey. Baik, untuk tahun 2021 ni, awak pun dah sedia maklum lah disebabkan oleh ada COVID-19 dan sebagainya ni, dia menyebabkan awak kena belajar melalui online semacam ini. Okey, pertama sekali saya nak bagi tahu untuk hari ini saya gabungkan dua kelas. Kelas tingkatan 1 UKM dan juga tingkatan 1 UPM. Untuk hari ni saya gabungkan sebab dalam timetable kita waktu ni dia serentak. Jadi saya gabungkan sekali. Okey, pertama sekali semua ada campur ke? Ada, saya ingat saya ada yang SK Kampa, ada yang SK Sentosa. Betul lah? Okey. Baik. Baik, nama saya Abdul Hakim bin Abdul Rahman. Baik, nama saya Abdul Hakim bin Abdul Rahman. So, saya akan jadi cikgu sains awak untuk tahun 2021 ni. Ya. Nampak ke slide? Semua nampak slide ya? Nampak, nampak. Okey. Baik, yang pertama sekali, saya akan jadi cikgu sains awak untuk tahun 2021 ni lah. So, untuk hari ni, saya macam nak kenal dululah sebenarnya. Saya nak kenal, saya tak nak terus ajar je nanti kan. Apa nama ni, tak kenal pula kan. Kita ada 19 orang. Siapa Aiman Haikal? Cakap sikit, Aiman Haikal. Saya. Kamera tutup ni. Nak tengok sikit muka. Mana Aiman Haikal ni? Tak ada Aiman Haikal? Ada? Malu. Akil Haziq. Mana Akil Haziq? Okey, Akil Haziq nampak dah. Aida Rose. Aida Rose ni macam pernah dengar namanya. Ya. Ada kakak ke sekolah sini? Okey, minta satu perkara dulu. Tulis dekat bahagian chatting ni, tulis nama awak semua. Nama. Sila tulis nama penuh. Ada bahagian chatting. Itu dulu. Buat dulu. Kat bahagian chatting tu tulis nama penuh masing-masing. Dan juga tingkatan. Terlupa. Saya minta awak type ya. Type dekat sini. Type dekat chatting. Macam ni. Anik Farhan tingkatan 1. Satu apa ni? Anik Farhan. Anik Farhan tingkatan 1 apa? Okey. Sebab ada 2 kelas dalam ni.
Okey. Sarah Nazril Irfan, Khairul Ashraf. Khairul Ashraf tingkatan 1 apa? Adlina Lab. Okey, baik. Saya rasa semua dah tulis lah. Pastikan semua tulis nama lah. Okey, sebab nanti saya akan kutip daripada sini nama dia. Okey, saya ingat kita boleh mula kot. Kita boleh mula bab 1. Okey, baik. Saya nak pastikan, nak tanya dulu. Semua orang dah dapat belum buku teks? Saya rasa belum kan? Buku teks dapat dah? Belum Belum. Okey, jadi selepas ini saya akan bagi link untuk awak download buku teks digital. Okey, lepas ni dalam grup awak masing-masing ada saya bagi link untuk buku teks digital. Okey, buku teks digital tu untuk pembacaan awak buat masa ni, dan saya akan gunakan, saya memang akan banyak gunakan buku teks. Saya memang akan banyak guna buku teks dan juga apa nama ni, buku teks, slide untuk presentation. Yang ketiga, saya akan juga gunakan modul. Sekejap Ini modul tingkatan 1. Nanti boleh dapatkan dekat koperasi. Bila boleh dapatkan tu akan diberitahu kemudian. Okey. Jadi untuk buat masa ini saya akan gunakan buku teks dan juga slide dululah untuk kelas online kita. Okey, so saya masuk ke topik yang pertama. Ada soalan tak sebelum tu? Ada apa-apa nak tanya ke apa ke? Oh, sebelum saya terlupa. Tak ada. Okey, sebelum saya terlupa. Kelengkapan yang diperlukan untuk tingkatan 1 untuk sains. Sorry ya. Sains tingkatan 1 UKM dan UPM. Satu, buku teks lah, kena ada. Yang kedua, buku sains, buku nota sains panjang, ada kan? Ada. Okay. Okay. And then yang ketiga, awak kena ada modul. Yang ni awak akan dapatkan kemudian lah yang ni. So 3 benda ni untuk kelas kita. Faham eh? Cikgu terbalik, cikgu. Apa yang terbalik? Dah tu? Oh sorry. Okay. Ini pun terbalik juga. Terbalik je anda. Okay. So everybody good? Boleh faham lah setakat ni? Okay, sekarang saya masuk bab. Bab yang pertama. Okay, untuk bab yang pertama, kita akan menyentuh berkenaan dengan pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Sebenarnya penyiasatan saintifik ni awak dah melalui proses dia daripada kalau tak silap saya darjah 4, darjah 5, darjah 6 tu awak dah buat dah penyiasatan saintifik. Cuma saya tak pastilah banyak mana yang awak dah ikut. Okay.
Cuma untuk kelas saya, insya-Allah lah. Untuk kelas saya insya-Allah kalau tak ada masalah apa nama ni COVID lagi, kita kena buat beberapa eksperimen lah. Okey, beberapa eksperimen secara berkumpulan. Okey, kita akan buat eksperimen secara berkumpulan. Okey. Baik, dalam topik pengenalan kepada penyiasatan saintifik ini, okey, kita masuk dahulu, sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Okey, apa maksud sains sebenarnya? Sains ialah satu disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik kepada terhadap fenomena alam semula jadi. Okey, kita tengok bahagian yang pertama dahulu. Dia ada dua bahagian tau sebenarnya sains. Satu ialah melibatkan pemerhatian semula jadi. Kalau awak tengok dekat luar sana, tiba-tiba jadi hujan. Okey, tiba-tiba jadi hujan. Sebenarnya ia adalah merupakan satu disiplin fenomena alam semula jadi, yang mana dia adalah yang kita boleh kaji. Contohnya kita kaji hujan. Hujan tu datang daripada mana? Hujan datang daripada mana? Apa boleh jawab? Langit. Hujan datang dari langit. Okey, lagi? Orang lain? Dari awal lah. Air tersejat. Hujan tu sebenarnya datang daripada mana? Okey, awak kata hujan datang daripada langit. Kita boleh terima lah. Okey, macam mana air dari langit tu boleh ada? Ini yang kita... Serap air. Matahari yang menyejat air tu. Matahari menyejat air? Apa yang betul? Apa yang ayat yang betulnya? Uap air. Okey, matahari memanaskan apa ada pada permukaan bumi? Ada sungai, betul? Matahari memancar, memanaskan sungai ataupun laut, and then air di laut itu akan tersejat. Itu dia punya bagaimana kita nak ceritakan secara ni perkataan ini. Secara sistematik. So kita kena ceritakan dengan sistematik. Itulah sains. Fenomena alam yang kita ceritakan sekarang ni hujan. Okey, daripada mana air datang? Sebenarnya hujan itu adalah satu kitaran. Okey, kejap dia turun bawah, turun pergi ke laut, pergi ke sungai, kejap dia naik atas apabila tersejat disebabkan oleh matahari memancar, and then dia turun balik apabila awan itu sudah penuh. Okay, itu juga adalah merupakan yang dipanggil sebagai fenomena alam semula jadi. Itulah sains sebenarnya. Okay? Dan bahagian yang kedua yang saya nak tekankan, sains ini ialah satu kaedah yang sistematik. Kita buat perancangan. Nak buat eksperimen, okey, kita susun dulu. Nak buat apa dulu mula-mula? Hipotesis. Lepas tu buat apa. Last kali kesimpulan. Yang tu kita akan detailkan selepas ini ya. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh. Baik, yang seterusnya. Kenapa kita nak belajar sains dalam kehidupan seharian kita? Apa tak cukup ke? Apa nama ni, dengan sekadar kita tahu saja ni? Sebenarnya memang tak cukup. Okay? Sebab dunia kita sekarang ini, kita melalui satu fasa yang sangat laju lah. Okay? Dalam bidang kejuruteraan ini, dia memerlukan awak tahu bagaimana cara nak bina bangunan, bagaimana cara nak bina jalan, bagaimana nak pergi ke kilang tu kita tengok mesin kilang berjalan. Okey, macam mana kita nak tanam pokok. Okey, banyak lagi yang berkaitan dengan sains. Sains ini sangat penting, terutamanya dalam bidang-bidang pekerjaan lah. Yang ni kalau disebut dekat sini, bidang pekerjaan lah. Okey, bidang pekerjaan.
terutama macam sekarang ni kita ada masalah dengan penyakit COVID-19. So kalau awak belajar sains, awak boleh faham tentang ni. Awak boleh faham tentang vaksin dan antibiotik yang dalam bidang perubatan yang bukan mungkin lah, yang selalunya memang membantu dalam mengawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian. Itu sebab kita kena suka dengan sains, kita kena minat dengan sains sebab dia adalah satu kaedah di mana bukan satu kaedah, satu cabang yang maknanya yang boleh menyelamatkan nyawa manusia. Okey, baik. Dari bidang pertanian, ini nak menghasilkan makanan lah. Memang makanan juga pun awak kena tahu daripada segi saintifiknya. Macam mana nak tanam pokok, dah tanam buah kan, tak, contohnya tanam apa ya? Cuba bagi contoh satu, tanam apa kat Malaysia ni? Cili. Cili? Okay, cili lagi. Di Malaysia tanam apa lagi? Come on. Teh. Okay, teh. Lagi? Di Malaysia ada tanaman apa lagi? Baru 2 orang respon. Kita dah ramai ni. Kita ada 19 orang. Baru 2 orang respon. Saya nak lebih kurang 5-6 tanaman. Saya nak. Limau. Lagi. Come on. Tanaman apa lagi di Malaysia? Come on. Pisang. Pisang. Lagi, come on. Baru 4. Saya nak lagi 2. Yes? Jagung. Okey, lagi satu. Strawberry. Okey, baik. Semua itu adalah tanaman. Baik. Contohnya kalau kita tanam kelapa sawit. Kalau kita tanam kelapa sawit, bukanlah dia kita boleh suka-suka hati tanam. Kita kena faham bagaimana nak tanam anak pokok dia, macam mana nak baja dia. Lepas dapat kelapa sawit, macam mana nak jadikan minyak kelapa sawit itu dalam kilang apa semua pun melibatkan sains. Okey, itu adalah kepentingan kenapa kita perlukan sains dalam kehidupan seharian. Okey, ni contoh sajalah. Kita nak bina bangunan pencakar langit. Bangunan tertinggi sekarang di mana? Dubai. Yes. Burj Khalifa di Dubai. Okey, ni penciptaan satelit komunikasi. Apa maksud satelit komunikasi ni? Pernah dengar tak satelit komunikasi? Tak. Pernah? Okey, komunikasi ini ialah satu interaksi di mana kita bercakap. Okey. Kita bercakap, saya bercakap dengan awak semua sekarang ni adalah salah satu cara kaedah komunikasi lah. Okey. Satelit ini, tahu satelit? Pernah dengar tak satelit? Pernah. Satelit kat mana? Angkasa. Okey, satelit berada di angkasa lepas. Kita manusia cipta satelit supaya dia boleh mengorbit. Mengorbit ni maksudnya dia bergerak mengelilingi bumi. Okay. So satelit ini digunakan untuk memantulkan, faham pantul lah, daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dia pantulkan satu signal, dipanggil signal untuk mudah mencapai kita boleh berhubung dengan orang yang di sebelah sana. Contohnya awak ada dekat macam kita sekarang ni pun kan kita pakai line internet kan. Kita sedang berkomunikasi lah, cuma kita guna line telefon. Kalau dia nak gunakan yang lebih jauh lagi, yang lebih efektif lagi, dia gunakan satelit lah. Okay, ini tadi dah bincang. Semua nampak ke slide? Nampak. Okay. Pernah dengar hidroponik? Pernah. Apa dia hidroponik? Tak pernah dengar. Dan tak pernah dengar? Pernah.
Apa dia hidroponik? Okey, hidroponik ialah Tanaman hidroponik. Ya. Hidroponik ialah tanaman yang mana dia tidak menggunakan tanah. Hydro means air. Okey, dia menggunakan air sahaja dan dalam air tu dah belajar dah. Itu hidroponik. Okey. Baik, next. Sambung. Okay. Vaksin. Okey, ni pun dah bincang tadi. Okey. Okey, baik. Pernah dengar fizik? Pernah. Apa dia fizik? Pernah. Nak tahu dulu, awak tahu ke tak tahu? Fizik tu apa? Fizik ini ialah cabang kepada sains. Sains sebenarnya dia pecahkan lagi, boleh pecahkan lagi kepada 3. Fizik, kimia, bio. Faham? Fizik, kimia, biologi. Okey, fizik ini berkaitan dengan gerakan, daya, tenaga, itu adalah cabangnya fizik. So yang kita tengok pakcik ni, nampak pakcik ni dekat sini ni. Nampak. Ini kan, pakcik ni sebenarnya ialah dia adalah seorang engineer. Bila dia engineer mechanical ataupun elektrik, dia berkaitan dengan fizik. Elektrik pun berkaitan dengan fizik juga. Okay, so awak dah tahu dah ke awak nak jadi apa? Adakah awak akan jadi engineer? Tak. Adakah awak akan jadi macam ni biologi? Biologi ini berkaitan dengan benda hidup. Nak jadi doktor kena pandai biologi. Awak kena tahu awak kena belajar, bukan kena tahu, awak kena belajar macam mana ni veterinary ya. Tahu veterinary? Doktor haiwan. Veterinary. Tahu. Okay. Haiwan boleh berfungsi dalam badannya. Okay, ini sorry. Okay, ini berkaitan dengan bakteria. Dan yang ketiga ialah kimia. Okay, kimia ini berkaitan dengan ubat-ubatan, berkaitan dengan komponen-komponen dalam sesuatu unsur, sesuatu bahan yang sangat-sangat halus. Okay. Yang ini paling best. Kalau tak tahulah sebab saya cikgu kimia juga. Saya juga cikgu kimia. Jadi saya akan kata kimia yang paling best lah. Dia macam bias sikit. Okay, kimia ni kita cakap bahasa biasa lah, kita main campur-campur nanti keluar asap dan sebagainya. Seronok, saya suka. Tapi dari segi kebaikan kimia ni kita boleh hasilkan ubat dan sebagainya. Okay, ni geologi. Tahu geo apa? Tak. Geografi. Geografi tu apa sebenarnya? Betul, geologi ni adalah berkaitan geografi. Geografi tu apa? Asal bumi. Ya, geo bermaksud bumi. Okey, geologi ialah kajian berkaitan dengan bumi lah. Geologi ni sebenarnya kajian. Geologi. Okey. Astronomi berkaitan dengan angkasa lepas. Cepat-cepat kan. Meteorologi berkaitan dengan weather. Weather apa bahasa Melayu? Cuaca. Yes. Meteorologi ini berkaitan dengan cuaca. Okay. So, kerjaya dalam sains awak nak jadi apa? Ada tak yang nak jadi doktor? Berapa orang angkat? Tak nampak lah pula. Sekejap. Gamer je. Kejap. Saya nak tengok muka awak. Okey, berapa orang nak jadi doktor? Tak ada. Berapa orang nak jadi engineer? Tak ada juga ke? Awak tak nak jadi doktor, tak nak jadi engineer. Habis tu awak nak jadi apa? Gamer.
Allahu Akbar. Gamer kejap sangat dia punya apa nama seronoknya. Gamer awak tak ada macam ni lah. Awak jadilah doktor. Di sebelah pula dah. Di sebelah petang ni awak jadilah gamer. Betul tak? Betul. Kalau boleh kita fokuskan kepada ilmu-ilmu ni dulu. Okey, kita fokuskan kepada pekerjaan yang boleh memberikan apa nama dia panggil? Dia Pendapatan. bagi pendapatan tu nombor 2. Kita kena apa dia panggil? Berbakti Kejayaan. kepada masyarakat. Faham? Kita cari satu pekerjaan yang boleh berbakti kepada masyarakat dulu sebelum nak jadi gamer. Faham? Semua faham? Jangan semua kalau tak aku nak jadi gamer aku kaya. No. Tidak. Kita kena satu. Okey, daripada kerjaya sains ni kita boleh berbakti kepada masyarakat. Jadi doktor kita boleh ubati pelbagai penyakit di sekeliling kita. Kita boleh Sesuai. banyaklah kan. Awak pun faham kan sebenarnya. Gamer nak jadi boleh tak? Boleh. Boleh tapi di side apa? Sebagai side income je lah. Jadi yang main utama awak kena berbakti kepada masyarakat dulu. Faham? Jangan duk fikir itu je. Okey, baik. Sambung. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, baik, saya sambung Baik, kalau jadi fizik awak boleh jadi macam ni lah. Awak boleh jadi ahli astronomi, ahli oceanografi. Kejap saya besarkan. Okey, astronomi tadi dah faham kan? Dah. Dah faham? Dah. Okey, oceanografi faham? Ocean ini sebenarnya laut. Guru takkan tak faham. Tengok guru. Ada banyak guru kat sini. Apa maksudnya? Wow. Awak boleh jadi guru, awak boleh jadi cikgu fizik, cikgu biologi, cikgu kimia, cikgu geologi dan cikgu sains. Okey. Baik, fizik, meteorologi, engineering, ahli fizik. Biologi dari doktor, ahli botani. Ini botani tahu? Petani. Botani ini berkaitan dengan tumbuhan lah. Zoologi tahu? Tak. Tahu? Okey, zoologi ni berkaitan dengan Haiwan. Okey. Oceanografi masih lagi oceanografi sama juga. Di laut. Di laut pun kita boleh tengok benda-benda hidup. Microbiologi, tahu micro? Apa maksud micro? Mikroorganisma, betul. Mikroorganisma tu apa? Kuman. Hidupan kecil. Ya, haiwan ataupun tumbuhan yang sangat kecil yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Faham Dia tak boleh lihat dengan mata kasar. Hanya boleh tengok melalui mikroskop sahaja. Okey, biologi. Ni awak belajar semualah. Okey, farmasi tahu? Apa dia farmasi? Orang yang memberi ubat. Dia berkaitan dengan ubat-ubatan. Dia bukan sekadar beri
Dia bukan kerja dia bagi ubat. Dia tahu apa dalam ubat tu ada apa dan sebagainya. Itu ahli farmasi ni. Oceanografi pun tadi dah ada. Forensik tau? Berdasarkan Yes. Dia berkaitan dengan jenayah. Contohnya, kalau ada pembunuhan, ahli forensik ni akan turun, dia akan siasat. Okey. Bahan darah ni, darah siapa? Contohnya, darah tu darah siapa? And then, dia boleh tengok cap jari dan sebagainya. Tu semua pun pakai menggunakan banyak bahan kimia lah. Ahli kimia ni biasanya orang yang dah pakar dengan kimia lah. Geologi, dah bincang tadi kan. Okey, faham ke setakat ni? Kerjaya dalam sains. Faham. So sekarang saya tanya balik, awak nak jadi apa? Senyap je semua. Nak jadi apa? ahli forensik. Okey, ada dah nak jadi ahli forensik. Lagi? Ahli astrologi. Zoologi. Zoologi, cantik. Kalau awak suka dengan haiwan, teruslah. Suka dengan haiwan, awak terus jadi ahli zoologi ke ataupun veterinary. Satu lagi zoologi, satu lagi ni veterinary. Ni doktor haiwan Betul ke ejaan saya ni? Veterinary macam tak betul ni. Nanti awak cek balik lah, ejaan saya macam tak betul ni. Veterinary. Okey. Skat ke. Okey, tak apa. Okey, tengok sini. Saya sambung Boleh lagi ke? Boleh. Dalam lebih kurang 10 minit. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan dengan inovasi Apa yang dimaksudkan dengan inovasi? Inovasi, kebanyakan mesin dan alat yang kita gunakan setiap hari adalah hasil reka cipta sains. Contohnya kereta, kapal terbang, telefon, komputer dan sebagainya. Okey, baik. Inovasi ini ialah satu peningkatan terhadap reka cipta. Contohnya lah, mula dulu kereta ini kereta, saya lukis. Ni kereta kodok je dulu. Okay. Tahun 80-an, 90-an, kereta kodok je. Basic je. Okay. And then dia punya laju pun tak laju sangat lah. Boleh lah bawa tapi tak laju sangat. Tapi bila perubahan dari masa ke semasa, apa jadi dengan kereta? Kereta dia makin tambah laju. Tengok bentuk dia makin laju, bentuk dia makin cantik. Awak tengok dia, awak pun berkenan kan, cantik kan? Kereta sport ni. Siapa nak pakai kereta sport? Saya. Semua nak pakai kereta sport. Jadi awak kena kerja lebih sikit lah. Okey, lepas itu telefon. Telefon dulu. Ni telefon. Cantiknya telefon saya. Pernah tengok tak telefon yang macam ni? Nak. Kan? Yang ada apa nama tu? Telefon yang ada pusing dia. Dia punya button tu bukan button tekan tau. Button dia berpusing, yang kena pusing tu. Itu asas kepada telefon. Okey, lepas dah bertahun-tahun sampai sekarang ni, telefon tu awak boleh pakai untuk tengok buat Google Meet sekarang ni. Tengok berapa orang yang pakai telefon untuk gunakan Google Meet. Itulah inovasi teknologi. Okey, faham Inovasi teknologi. Okey. Teknologi, maksud sebenar teknologi, ni teknologi.
Teknologi sebenarnya adalah satu bahan, satu alat yang membantu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. Ya, saya bukan nak potong tau, saya nak underline. Okay. Dia membantu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Contohnya kereta. Dia dicipta untuk bawa kita ke tempat yang lebih jauh. Kita nak travel nak ke tempat yang lebih jauh, dia cipta kereta. Semakin hari semakin hebat ciptaannya, itu dinamakan inovasi teknologi. Okey, kapal terbang. Kapal terbang ni inovasi yang hebat jugalah. Okey. Daripada Malaysia, kita boleh pergi ke Indonesia, boleh pergi ke United Kingdom, boleh pergi ke mana lagi? Mana awak nak pergi? Dubai. Anywhere you want to go, you can go with kapal terbang. With the aeroplane. Okay, tapi tak boleh lah sekarang ni. Kenapa tak boleh? COVID. So, macam mana cara nak menyelesaikan masalah COVID dalam pada fikiran awak? Duduk rumah. Duduk rumah. So sekarang ini ialah satu proses kita cuba menyekat daripada COVID itu daripada merebak. So kita kena duduk rumah. Tak boleh lah, kita kena selesaikan dulu. Okay, kalau awak seorang doktor, awak kena selesaikan masalah COVID tu di hospital lah. Sekarang ni awak pelajar je lah. Okay, baik. Yang ini adalah satu, dia panggil sebagai pengiktirafan. Apa tu? Apa tu? Tak tahu apa dia? Dia macam medal. Oh, ada Medal, muka medal. orang kat atas. Tapi kenapa dia bentuk orang Kenapa bentuk orang? Medal, ini medal. Medal ini diberikan kepada siapa yang menghasilkan inovasi yang terbaik dalam tahun tersebut lah. Dan untuk di dunia, siapa dapat inovasi yang sangat baik, dia dapat hadiah Nobel ni. Hadiah Nobel ni paling tinggi lah sebagai seorang saintis, sebagai engineer, sebagai ahli botani ke apa ke. Ini yang paling tinggi, pengiktirafan yang diberikan. So kalau awak dapat hadiah Nobel, memang awak hebat lah. Okay? Boleh faham lah? Sekadar nak faham dia sebagai pengiktirafan sahaja. Okay, saya ingat cukup dulu setakat ni. So yang peraturan dalam makmal, radas dan sebagainya ni kita akan masuk di waktu yang lain. Baik, ada soalan tak setakat ni? Ada lagi. Boleh faham ke? Boleh lah. Boleh sikit. Sikit-sikit. Sikit je? Sikit je? Takkan sikit je, banyak ni. Kita dah belajar. Okey, hari ni kita belajar apa? Kerjaya dalam sains. Satu, kita belajar kerjaya dalam sains. Yang kedua, apa maksud sains? Tadi terlupa nak catat. Apa maksud sains? Feno. Fenomena apa? Semula jadi. Fenomena alam semula jadi, itu pun dipanggil sains. Dan juga sistem Biologi. Sistem biologi pula. Sistematik. Macam mana kita kaji dia secara sistematik. Okay, boleh faham sekarang ni? So kita belajar dua perkara dulu lah untuk hari ni. Boleh. Untuk hari ni saya tak ada homework, saya sikit je. Saya minta awak baca buku teks, muka surat berapa nanti saya bagi tahu dalam grup WhatsApp. Boleh ya? Okay. Semua baca buku teks. Buku teks tak ada kan? Saya bagi Tak post. ada. Saya akan post dekat grup kita buku Tapi teks. dah ada. Yang dah ada, okey, baca saja. Saya tak ada. Okey. Baik. Siapa lagi yang belum tulis nama dekat chat kita ni, tolong tulis nama sekarang. Yang masuk lambat tadi, tolong tulis nama dan Bampai dekat chat sekarang sebelum kita nak habiskan kelas. Yang last nama dekat sini Muhammad Farhan bin Muhammad. 1 UPM last.
Okay. Okay. Okey. Nama macam sikit tapi awak ada dalam 22 orang ni. Mana saya? Ada Ada orang ke? soalan ke? Ya. Tak ada pun. Sudah tulis. Siapa yang belum tulis nama? Okay, yang dah tulis nama boleh left the meeting. Bye-bye. Siapa yang dah tulis nama boleh left the meeting. Saya nak tengok siapa yang Bye-bye. belum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Cikgu. Muaz Safwan dah tulis nama belum? Sudah. Okey. Fazidah Ishak ni siapa? Fazidah Ishak. Cikgu tulis nama kat mana? Tak ada pun. Chat. Bahagian chat. Putri Safiah dah tulis nama belum? Dekat geografi ke? Ya? Geografi. Geografi. Ke apa? Chat dekat chat. Awak nampak tak saya tulis chat sekarang? Apa nama ni? Oh, Siti ni. Khadiza. Cari dekat chat awak tulis nama. Ah. Jumpa? Ya. Okay, good. Okay. Yang dah tulis nama boleh left meeting. Okay. Daniel Sigozim. Okay. Okay. Fazidah Ishak. Okay. Boleh left. Siapa yang last ni? Okay, baik.